Kementerian Kesihatan mengesahkan 226 keranda mangsa tragedi MH17 selesai dibuka dan telah dibedah siasat. Ia berdasarkan laporan yang diterima daripada Pasukan Penyiasatan dan Pengecaman Mangsa Bencana DVI sehingga semalam. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, terdapat lebih 600 bahagian mayat ditemui. 450 daripadanya telah diperiksa, melibatkan 150 mayat sempurna dan 300 yang tidak lengkap. Sebuah lagi keranda yang baru tiba di kamp Tentera Hillsam pada 4 Ogos kini dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan untuk mengenal pasti mayat yang sepenuhnya atau cabisan mayat itu boleh dibuat selewat-lewatnya di dalam 2-3 minggu ini. Dan selepas saja kerajaan akan memutuskan dengan ambil kira pandangan dan permintaan daripada waris-waris. Ketika ini, pasukan DVI Malaysia yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kimia sedang bekerjasama dengan pasukan DVI antarabangsa. Mereka kini dalam fasa pemadanan data pemeriksaan untuk pengesahan secara positif identiti mangsa. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Persediaan Krisis dan Respons CPRC terus memantau dan menyelaras semua aktiviti berkaitan tragedi MH17. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan operasi mencari serpihan pesawat MH17 dan cebisan mayat di lokasi nahas tidak dibenarkan buat sementara waktu. Pasukan keselamatan kini sedang cuba menghubungi penduduk setempat untuk membantu siasatan. Tan Sri Khalid yang baru tiba di Amsterdam akan berjumpa Ketua Polis Belanda esok bagi membincangkan tindakan selanjutnya. Pasukan kita tidak dibenarkan membuat pencarian ataupun pemeriksaan di kawasan crash itu. Jadi kami bersama-sama dengan pasukan antarabangsa ini menjalankan tugas menghubungi orang-orang kampung sekitar itu, kampung Gorbowa ni tadi, untuk memohon kerjasama orang kampung supaya mereka memulangkan apa-apa juga barang yang mereka ambil daripada wreckage tu untuk kita periksa lah. Kita memang bersama-sama mereka lah. Kita bersama-sama dengan Belanda dan Australia dalam operasi pencarian ini. Kalau mereka luaskan operasi pencarian dan juga pihak pemisah membenarkannya, dan kita akan bersama-sama lah. Penubuhan sebuah jawatan kuasa koordinasi bagi upacara penghormatan terakhir dan penerimaan jenazah mangsa tragedi MH17 dipersetujui Jemaah Menteri. Mesyuarat pertama jawatan kuasa itu akan diadakan tengah hari esok di Kementerian Pertahanan dan dipengerusikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Syamuddin berkata jawatan kuasa koordinasi itu akan dinaungi timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dianggotai 10 menteri berkenaan. Manakala beliau sendiri akan bertanggungjawab mengkoordinasi jawatan kuasa tersebut. Mesyuarat koordinasi esok akan melibatkan Menteri Luar, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Menteri Pengangkutan, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menteri Kesihatan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan 3 menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain itu, beberapa agensi lain dijangka turut hadir ke mesyuarat berkenaan. Antaranya Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Malaysia Airport Holdings Berhad. Cadangan dan padangan daripada mesyuarat esok akan dibentangkan kepada timbalan Perdana Menteri pada mesyuarat khas yang akan diadakan minggu hadapan. Keluarga pembantu juruterbang pesawat MH17 yang terhempas di timur Ukraine bulan lalu, Ahmad Hakimi Hanapi, berterima kasih kepada syarikat penerbangan MAS di atas bayaran pampasan awal RM160,000 yang akan dibuat dalam tempoh terdekat. Menurut datuknya Daud Abdul Kadir, walaupun wang pampasan itu tidak dapat menghilangkan kesedihan, namun keprihatinan MAS dan kerajaan perlu diberi pujian di atas insentif tersebut. Sebelum ini, 25 anggota keluarga mangsa tragedi MH17 telah menerima sagu hati RM16,000. Yang pasti, keluarga tetap berharap agar jenazah Ahmad Hakimi Hanapi dapat dibawa pulang dalam masa terdekat. Persiapan untuk mengebumikan Hakimi akan ditentukan bapanya sama ada di Kuala Lumpur atau tanah perkuburan di Melor. Syukurlah pada Tuhan, jemalah tu saya tidak
tidak fikirlah apa-apa. Jangka nak bumi di tempat kediaman dia di Melur, tapi mari tengok keadaan lah. Kalau benda tu nampak tidak berapa, benda tu selamat boleh kita balik. Kalau tidak gak mengikut putusan pihak kerajaan lah. Sama ada nak buat di Kuala Lumpur ke mana, itu saya terbuka lah. Sementara itu, Nenek Hakimi Zaliha Bawal Khan berkata pihak keluarga mengharapkan jenazah ditemui dalam keadaan baik. Betul dia tak ada jasad dia kata buat balik dah. Saya nak kalau boleh kat nak tengok kubur dia, walaupun tak ditengok dah jenazah dia pun. Nak suruh ada kubur teman di Malaysia ni, walaupun Putrajaya ke walaupun Melor ke, nak suruh dia tak ada lah kubur dia tu. Menurutnya, tiada yang lebih menggembirakan mereka sekeluarga jika jenazah Hakimi itu dikebumikan di Malaysia.